Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat menyambung kembali pelajaran kita yang tertangguh daripada 3 bulan lebih dah. Mari kita masuk bab yang ke-50, Babul Khawfi, bab yang mengumpul tentang ayat dan hadis-hadis takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mari COVID-19 ni, kita takut pada Allah Ta'ala, dan COVID pun takut juga, kan? Dia panggil takut tu lain. Kata orang, takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Takut kepada makhluk, kita lari daripadanya. Itu beza dia. Hak ni pergi ke dia, hak ni lari daripadanya. Takut ke COVID ni lah. Kita tak boleh pergi ke masjid, tak boleh pergi ke surau, tak boleh pergi balasah, tak lagi sana sini, semata-mata kerana corona mari, kita terkurung. Ala kulli hal, alhamdulillah, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian yang sedikit, maka kita tertangguh daripada 13 hari bulan 3 lagi. Hari ini sudah masuk 25 hari bulan 6 2020, bermakna sudah 3 bulan tertangguh pelajaran kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Sambung kita bab yang ke-50, Babul Khawfi, bab pada menyatakan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sambung hadis yang ke-401, 401, muka surat 314. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattu. Faqala qala sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khaninun, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami suatu khutbah yang belum pernah aku dengar. Mana isu yang dibangkit sini cerita yang baru, tak pernah lagi Nabi sebut di tempat lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui. Nabi kita ada wahyu, nascaya kamu semua akan sedikit sekali ketawa dan pasti akan banyak menangis. Kita hari ini banyak ketawa, menangis jarang, kan? Nabi kata sebaliknya, kalau mu tahu seperti aku tahu, kamu akan menangis banyak, ketawanya sedikit. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menutup wajah mereka sambil menangis teresak-esak. Sahabat ni tahu ini mesti satu benda yang susah pada masa depan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, tengok dalam riwayat lain pula, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi syai'un fa khataba. Disebutkan bahawa satu berita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi, sampai kepada Rasulullah. Sebab tu kita kata mesti ada sebab. Kerana itu sahabat-sahabat bila dengar Nabi cerita gini nangis. Ada peristiwa berlaku ni. Apa sebab tidak dimaklumkan di sini. Tidak dimaklum. Dalam syarah hadis pun tak beritahu. Apakah sebab yang menyebabkan Nabi menyampaikan ucapan ini? Maka bila Nabi dengar, Nabi pun cerita. Wallahu alam apa sebabnya, wallahu alam. Tapi kalau kelih ke ayat ni, boleh jadi
masalah harta ke, masalah apa benda sampai ke Nabi, maka Nabi kita bersabda, uridat alayyal jannatu wan nar falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga dan neraka itu telah diperlihatkan kepadaku. Mana Allah Ta'ala buka hijab, Nabi kita nampak syurga, nampak neraka. Aku tidak pernah melihat kebaikan yang ada dalam syurga sangat besar dan keburukan yang ada dalam neraka sangat dahsyat seperti hari ini. Bila Nabi tengok dalam neraka dahsyat, dia akan nampaklah benda-benda yang menakutkan. Nampak perkara-perkara yang pelik itu kan. Maka Nabi kita sebut hadis tadi, seandainya kamu semua dapat mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu semua pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa jadi? Kata Anas, Allahu Akbar, tidak ada hari yang lebih berat daripada hari itu yang pernah dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menutup kepala mereka dan menangis teresak-esak. Allah, kalimat khanin ialah tangisan dengan diiringi oleh esakan yang keluar dari hidung. Makna menangis teresak-esak. Bahasa kita mudah. Tanda tuan-tuan, fiqhul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini tunjuk pada apa? Yang pertama, para nabi Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia, maka dia dapat tahu perkara-perkara yang kita tak tahu. Allah sebut dalam ayat suratul jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala dia tahu semua benda gaib, tak ada siapa tahu illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang Allah Ta'ala redha dari kalangan rasul, maka diberinya maklumat. Tadi ana ulas sedikit tentang isu viral sekarang ni, pergi kubur tak boleh cabut rumput kan. Jadi kita kata cerita benda-benda macam ni mesti ada nas, dalil. Nabi sebut, kalau tidak payahlah kita nak buat kerja. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, penjelasannya sudah jelas bahawa tidak ada masalah dari sudut dalilnya yang menunjukkan kita boleh bersihkan kubur kita, boleh pergi gotong royong. Yang tak bolehnya hidup buah karut atas kubur, itu tidak boleh. Allahu Akbar. Yang kedua, elok istihbab kita menangis untuk takut pada Allah Azza wa Jalla. Mana bila kita ingat dosa kita, ingat kemaksiatan yang kita lakukan, kita menangis. Itu patut. Ingat ke apa akan jadi masa depan kita di akhirat, kita menangis. Besar kelebihannya. Nabi SAW sebut, dua biji mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana Allah, dan mata yang berjaga malam kerana menjaga sempadan di dalam peperangan. Yang ketiga, lembutnya hati sahabat. Dengan nasihat ta'assar, terus memberi kesan sehingga mereka menangis teresak-esak. Itulah orang yang beriman, hati mereka lembut, mudah terkesan dengan nasihat. Sekali maklum, mereka akan terus menerimanya. Hati yang keras, 10 kali cerita nampak tak goyang kan? Yang keempat, kalau orang itu menangis, elok dia tutup muka dia. Orang muka orang senyum lain, muka orang menangis ni jebek kita tak comel. Tak. Mari anak cucu ambil gambar pula ke Allah, comel. Itu dia panggil ada masalah kita kan? Biarlah. Allahu Akbar. Yang kelima, siapa yang banyak menyebut tentang akhirat, maka kuranglah kerakusan dia terhadap dunia. Dia tak banyak sangat kerenah kepada dunia. Yang keenam, syurga dengan neraka makhluqatani, sudah pun diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan ada sekarang. Baiklah, itu secara ringkasnya para jemaah sekalian. Kita pergi kepada hadis yang ke 402. Wa 'anil Miqdad radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kita kata apa? Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum qamiqdari mil. Qala Sulaim bin Amir rawi anil Miqdad, ar-rawi anil Miqdad, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Amasafatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihi al-'ain. Fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araqi. Faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljama wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ila fi rawahu Muslim. Daripada Miqdad, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada para makhluk. Sekarang ni matahari ingat kepala kita berapa ribu kilometer, juta kali. Atas kiamat matahari dekat dengan kepala. Sehingganya jaraknya kira-kira 1 mil. 1 mil ni kalau kita tengok lafaz dia menunjukkan satu batu. Satu batu ni dekat ni. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan daripada Al-Miqdad berkata, demi Allah, aku tidak faham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mil. Batu tu banyak jahat mana? Adakah dia ukuran jarak perjalanan 1 mil, satu batu 3 kilo lebih kan? Kau berapa satu batu? Sekilo lebih. Satu batu sekilo lebih. Mana kilo lebih? Adakah ia ukuran perjalanan jarak mil yang biasa ini? Yang biasa dipakai, ataupun mil tu dengan makna batang celok. Celok mata kan kita dalam botol tu, kita celup dia ambil senek situ, itu nama dia mil. Mana kalau hot ni kat ni lah, tak sampai sejengkal. Lagi dahsyat, matahari dekat dengan kepala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, manusia tenggelam dalam peluh sesuai dengan amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang terbenam separas 2 buku lalinya, separas pusaknya, dan ada pula yang terbenam hingga ke mulutnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangan ke arah mulutnya. Mana orang yang tergelar dalam peluh dia, kaki, paha, betik sampai ke mulut. La haula wala quwata illa billah. Hadis ini rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahawa hadis ini dibawa oleh Imam Nawawi dalam babul khauf, nak suruh kita rasa gerun bila bincang tentang akhirat. Bila kita bincang tentang akhirat. Hadis yang ke-403, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqu an-nasu yawmal qiyamati hatta yazhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha azanahum, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia akan berpeluh. Hei, tak peluh mana matahari di atas kepala. Matahari yang berjuta-juta kilo ni pun keluar rumah kejap berjeruk, ni matahari atas kepala. Sehingga peluhnya itu turun ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Banjir peluh. Allahu akbar. Dan mereka akan tenggelam dalam lautan peluhnya sehingga ada yang mencapai telinga mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Semua hadis-hadis yang kita baca ini nampaknya menunjukkan kepada ahwal yaumal qiyamah, huru-hara pada hari kiamat yang sangat menakutkan. Hadis yang ke-404, wa anhu ay an Abi Hurairah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala sallallahu alaihi wasallam hadha hajarun rumiya bihi fin nari munzu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nar al-an
hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha, rawahu Muslim. Allahu akbar. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana dia duduk dalam majlis dengan Nabi, tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh. Pelabom bunyi. Aish. Apa jatuh tu? Lantas baginda bertanya, adakah kamu tahu bunyi apakah ini? Mu dengar tadi? Ini kata di para ulama, karamatus sahabah. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada sahabat Nabi. Mereka boleh dengar batu tu jatuh. Bukan boleh dengar pun, bukan nyar kat rumah dia, tapi Allah perdengarkan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada kita dahsyatnya neraka. Nauzubillah. Nabi tanya, kamu dengar bunyi apa tadi? Kami menjawab, Allah dengan Rasulnya yang tahu. Kami mana tahu? Dengar bunyi tapi tak tahu apa. Itu dia panggil karamat. Allah nak beri supaya mereka tahu dan cerita kepada kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bunyi batu. Dengar ni. Bunyi batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun dulu, hari ni baru sampai ke bawah. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka, na'udzubillah. Maka kamu semua dapat mendengar bunyi batu itu terjatuh. Hadzal hadisu rawahu Muslim. Jadi kita kena ingatlah benda perkara-perkara yang gaib, jangan duk reka cerita sendiri. Kita tak boleh lorong kitanya, lorong Al-Quran, lorong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baru kita boleh cerita tentang perkara ini. Kalau tidak, kita duk main kelentung, benda tak tahu apa, ini bahaya. Hadis yang ke-10 dalam bab ini, hadis yang ke-405, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, muttafaqun alaih. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kamu semua akan berbicara secara langsung dengan Tuhannya. Allahu akbar. Tanda tuan-tuan, hadis ini menjadi dalil bahawa kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Kita mesti yakin dan percaya dia akan bercakap dengan Allah. Dan akan mari lagi dalil yang menunjukkan orang mukmin akan memandang kepada wajah Allah di akhirat esok, merupakan nikmat yang paling besar bagi ahli syurga, dapat tengok pada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil akidah Ahlus Sunnah. Puak-puak Mu'tazilah dia kata tak boleh tengok Tuhan. Kita kata ambil kamu lah mazhab tu. Kita tak mahu, kita nak jumpa Allah dan kita nak tengok Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang kita sembah, yang kita minta pertolongan, yang kita puja dan kita puji selagi hayat di kandung badan, insya-Allah kita beristiqamah sehingga mati. Nabi kata apa? Setiap orang akan berbicara dengan Tuhannya, padahal di antara dia dengan Tuhannya tidak ada perantara, tak ada juru bicara, tak ada. Cakap terus, orang panggil cakap direct. Tidak kata ada penterjemah mari malaikat, la. Kemudian dia melihat ke kanan, tidak kelihatan apa-apa kecuali amalan yang pernah dilakukannya. Dia cakap, dia tengok belakangnya, nampak amalan dia, baik-baik. Dia melihat ke kiri, tidak kelihatan apa-apa kecuali amalan yang pernah dilakukannya. Mana? Tak baik. Na'udzubillah. Tengok alik kiri, sudah. Dan dia melihat ke hadapan, tidak kelihatan apa-apa kecuali api yang berada di hadapannya, neraka nyala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, maka takutlah kamu semua terhadap neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh butir kurma. Mana sebelah biji kurma kena sedekah juga. Apa maksud?
hadis ini para jemaah sekalian, maksudnya takunar kita, itu makna takwa. Takwa itu makna kita buat dinding tembok di antara kita dengan neraka. Apa dia dinding di sini? Salah satu daripada cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah bersedekah. Hai saja nak sedekah sekotak tamar. Tapi hadis ni kata setengah. Tu orang tak cerdik benar ni. Nah, ni kena hantar ke hospital jiwa. Maknanya kalau tak ada kecuali setengah tamar, sedekah juga. Siapa begitu sekali. Galakkan kita bersedekah untuk kita jadikan benteng tembok di antara kita dengan api neraka. Kalau tuan-tuan ikut pengajian kita zaman PKP ni, ana syarah sebuah kitab nama dia Al-Alamul Akhir. Alhamdulillah kitab ni kita khatam baru 2 hari lepas di sini. 30 siri kuliah. Para jemaah boleh ikuti dalam YouTube, ada dalam Facebook Dar Taibah. Kita tengok siri 30 siri lengkap daripada awal permulaan nak kiamat sampailah permulaan mati sampai ke syurga, dan ada yang sampai ke neraka waliyazubillah. Salah satu daripadanya kiraan amalan di akhirat esok bukan dengan kilo, bukan dengan kati, bukan dengan pikul, tapi kira dengan zarrah. Faman ya'mal mithqala zarratin, siapa dia buat sebesar biji zarah. Biji zarah biji atom kecil tu, besar mana pasir pun kecil lagi dia. Itu hisab yang Allah Ta'ala nak kira. Maka sekali orang mari minta sedekah rumah Sayyidah Aisyah, dia tengok pembantu dia kata ada tamar sebiji. Dia kata sedekah lah. Orang kata sebiji nak buat apa? Aisyah kata cuba mengkira berapa zarah kalau kita nak timbang sebiji tamar. Tapi jangan pula kita ambil buah tamar sebiji kita sedekah orang, sedangkan kita ada berkotak-kotak. Nak ceritanya mizan, timbangan, neraca timbangan untuk akhirat bukan dengan pikul, dengan kati, dengan zarah. Itu yang ditimbang di akhirat nanti. Maknanya hak kecil pun besar, semuanya termasuk dalam kira-kira. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan kita supaya bersedekah, walaupun kalau tak ada langsung setengah biji tamar bui juga. Hadis yang seterusnya, hadis nombor 11 dalam bab ini, nombor 406 dalam semua kitab. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la taraw attatis samaa'u wa huqqalaha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira wa ma talazzaztum bin nisa'i 'ala al-furshi wa la kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah ta'ala. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Dzar. Abu Dzar ni nama dia Jundub bin Junadah. Kita duk kenal nama Abu Dzar ajak budak lagi. Abu Dzar nama dia Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku menyaksikan apa yang kamu semua tidak dapat melihatnya. Ini mukjizat Nabi. Allah buka ke dia, kita tak nampak. Kita hanya nampak melalui cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit bersuara. Bunyi suara langit dan bergemuruh, dan memang ia berhak untuk berbunyi dan bergemuruh. Allahu akbar. Tidak ada satu tempat pun yang berukur 4 jari kecuali padanya ada malaikat yang meletakkan dahinya lalu bersujud pada Allah Azza wa Jalla. Makna langit tu full, penuh dengan para malaikat yang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita bersumpah, demi Allah, sekiranya kamu semua tahu apa yang aku tahu, maka kamu semua akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu semua tidak akan bersenang lenang dengan para wanita di atas ranjang. Tak boleh dah nak beja-beja sebab terlalu sedihnya, terlalu takut. Dan kamu semua pasti akan keluar menuju ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan Allah dengan suara yang sedih. Rawahu At-Tirmizi, dan hadis ini hadisun hasan.
Itu hadis ini menunjukkan hendaklah kita sentiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berhati-hati kita. Jangan duduk tomok ke dunia, jangan duduk rakus, sebab semuanya akan hilang. Yang ada depan mata kitanya, apa yang kita lakukan kebaikan ataupun kejahatan, wal iyazubillah. Hadis yang ke-407. Wa an Abi Barzata, hati-hati pelajar-pelajar ni baca, bira'in summazai, patut dia tolak, dia buat sengkang situ. Itu cara nak baca bira dengan za, dengan ra. Abi bar ra, summa zai, ra zai. Orang Arab ni takut salah baris, takut tukar titik. Jadi kalau tukar titik, abi bazrata jadi lah. Dia ibu baris lalu barzah bira summa zai. Patut dia tak tolak. Dalam naskah Arab anak ni dia tolak dulu. Ada sengkang itu. Baru kita tahu, oh ini cara nak baca. Takut berkata, oh, berkata Abi Barzah, nama dia Bira, sudah. Jaya kerja lagu ni kita ni. Nama dia Nadlata bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Abu Barzah, nama dia Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seseorang anak Adam tidak akan bergerak, tidak berganjak pada hari kiamat. Maknanya tanda tuan-tuan, hadis ini pada hari kiamat. Hari kiamat esok bila kita yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, berdiri di sini tak boleh gerak, nak undur tak boleh, ke depan pun tak boleh, sehingga mereka ditanya dengan beberapa perkara. Apa yang ditanya? Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Aku bagi umur, aku mau 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 60 tahun. Membuat apa dengan umur? Yang kita bimbang hari ini, sebagaimana kata seorang pengkaji, kalau orang tua umur dia 60 tahun, dia tidur saja 20 tahun. Kosong dalam rekod itu, tidur 20 tahun. Itu zaman lain, kalau zaman PKP ni mungkin tidur 40 tahun naik. Ya, main tidur tak gimana. Banyak, rugi masa umur. Yang kedua tentang ilmunya, untuk apa dia pergunakan. Mau belajar ilmu, mengguna untuk apa? Kalau kita belajar ilmu, kita beramal kan, alhamdulillah. Kalau belajar ilmu untuk nak kelento, nak tunjuk nak tunjuk kita alim, kita bijak, hati-hati. Yang ketiga tentang hartanya. Betul. Nombor 3 tentang hartanya. Dari mana dia perolehi dan untuk apa dia belanjakan. Ambil mana harta? Harta ditanya 2 kali. Ambil di mana, bawa ke mana. Allah, dalam tafsir tadi kita cerita tentang bagaimana huru-haranya seorang manusia yang mencari harta yang haram. Kumpul harta melalui riba, melalui risuah, melalui judi. Banyak harta dia, akhirnya dia mati. Anak dia boleh harta pusaka. Anak dia tak tahu ayah dia berjudi, nipu orang tak. Anak dia baik, soleh, maka anak dia telah menikmati harta dia, buat kebajikannya, buat berapa, tapi bapaknya bertempur dengan malaikat dalam kubur kerana dia telah mencari, membawa harta yang haram, mendapat harta melalui cara yang haram. Na'udzubillah. Rugi tuan-tuan. Kalau orang nak cari benda harta haram, makan berhabis lalu benda. Jangan duk tinggalkan anak, rugi. Biar tentu. Nak bertempur dengan malaikat apa puas hati. Nah, atas dunia ni kan bakhil hang. Harta cari tapi dia bakhil. Tak dapat nikmat dua-dua. Di dunia dia tidak menikmati harta, di adalah akhirat esok lagi dahsyat, wal iyazubillah. Itu yang ketiga, daripada harta mana kamu ambil dan ke mana kamu habiskan harta. Soalan yang kedua, mungkin tak mana harta banyak. Kalau harta halal sekalipun,
Kalau pergi letak di tempat yang haram, haram juga. Yang ketiga, yang keempat, dia akan ditanya tentang badannya untuk apa dia gunakan sehingga menjadi rosak. Kita sihat walafiat, kita guna untuk apa? Ya Rabbi, saya telah jogging petang-petang 20 km. Jogging tak 20 km, 2 km, 3 km ada dah. Tapi saya kayuh basikal 50. Malaikat tengok rekod selipar dia tak ada di masjid. Nak kata apa? Nak jawab macam mana lepas Tuhan esok ni? Ali-ali kayuh basikal, ali-ali duk jogging, berjalan sana sini, tak berjalan ke masjid. Kaifa tujib? Bagaimana kamu nak jawab soalan esok di akhirat esok? Tubuh kamu yang kuat, kamu buat apa? Karena itu seorang ulama nama dia Ibnu Ijlan rahimahullahu taala, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin terpasok dalam jiwa, bukan sekadar tubuh yang kuat. Kalau tubuh kuat, hati lemah, tak pergi masjid juga. Betul tak? Oh, latih basikal. Acak tadi oleh ke basikal, marah pula geng-geng basikal. Minta maaf, tarik balik. Puan-puan hidup jalan sana sini ni, tak pergi masjid, hati lemah. Di antara khutbah yang anda sampaikan setelah masjid dibuka, PKPP ni, tajuk dianya, masjid dibuka, hati tertutup. Na'udzubillah. Masjid buka dah, orang tak pergi pula. Allahu Akbar. Ini bala. Baiklah. Betul kata Ibnu Ijlan, quwwatul mu'min fi qalbihi. Ada orang yang kamu tengok tua, lemah, tapi masih berpuasa sunat pada musim panas, merangkak ke masjid, tak pernah berhenti 5 waktu. Orang yang sihat walafiat nak puasa sunat hangit malah, berjalan sana sini boleh pergi, yang dia tak boleh perginya masjid dia tak sampai. Na'udzubillah. Ingat 4 perkara yang akan ditanya. Lepas hak ni jawab, barulah berganjak ke depan. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah untuk menghadapi saat yang sangat gawat ini. Hadis yang ke-408. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Summa qala atadruna ma akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha, taqulu 'amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza, fa hadhihi akhbaruhu, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud dianya daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dalam surah Az-Zalzalah. Untuk maklumat para jemaah sekalian, cuba tengok balik lara rakaman kita. Alhamdulillah ana dah syarah tafsir secara ringkas-ringkas surah 37 surah dalam juzuk yang ke-30, sebanyak 50 siri kuliah sepanjang PKP. Cerita sangat menakutkan. Boleh katakan surah ini semuanya cerita tentang hari kiamat. Sebab tu dia panggil surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Nih, salah satu daripada surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian kejauhan bumi pada itu melaporkan apa yang telah berlaku di atas belakang dia. Tanya surah Az-Zalzalah ayat 4. Kemudian Nabi SAW bertanya. Nabi tanya, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kamu semua apa yang diberitakan oleh bumi? Bumi cakap apa hari kiamat esok? Dia kata apa? Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Ini adab sahabat. Sahabat ni dia akan jawab, Allah wa rasuluhu alam. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berita bumi itu ialah bumi akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, laki-laki dan wanita yang mereka lakukan di atas bumi. Bumi kata apa? Semua perbuatan manusia, bumi itu akan berkata, kamu telah lakukan begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Bumi kata, pada hari sekian-sekian, mu duduk curi atas bumi. Munggah atau hakun pergi curi tempat orang, pergi merokok orang, bumi jadi saksi. Dalam rehlah abadi ke alam akhirat yang kita yang nak baca tu, kita telah sebut beberapa saksi di akhirat, di antaranya bumi jadi saksi. Pokok-pokok jadi saksi.
Semua batu kayu jadi saksi. Dan tubuh anggota kita yang paling dasar sekali, anggota kita akan jadi saksi setelah mulut disil, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Yasin kata, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu mulut ditutup, tangan kaki semua akan menjadi saksi. Ya Allah, kita mengharapkan biarlah mereka menjadi saksi. Ya Rabbi ya Karim, bumi bagi tahu dia telah berjalan atas aku pagi, petang, siang, malam 5 kali sehari ke masjid, ke rumahmu ya Allah. Kita nak dengar hak tu. Takut bumi kata, ya Rabbi, pagi, petang, siang, malam, pasar pagi pun ada, pasar petang pun ada, waktu maghrib orang duduk maya, dia tak pergi masjid. Nak jawab apa depan Tuhan? Na'udzubillah. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada hadis seterusnya. Hadis yang ke-409. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa sahibul qarni qad iqtarama al-qarna wastama'a al-izna hatta yu'maru bin nafkhi fayanfukhu faka'anna dhalika thaqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku dapat hidup senang-senang di atas dunia? An'am, duduk menikmati benda-benda atas dunia ini dan bermewah-mewahan, sedangkan malaikat Israfil, peniup serunai sangkakala, telah memasukkan sangkakala serunai ke dalam mulutnya. Allahu Akbar. Lah ni serunai itu duduk mulut Israfil dah. Dan mempersiapkan pendengarannya untuk menanti perintah untuk meniupnya. Allah kata tiup, paum selalu mati habis orang. Mana Israfil hari ini ready, sedang pegang serunai dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, serunai itu macam qarn, macam tanduk lembu tu, tanduk kambing. Tapi jangan duk mikir, kata ulama, jangan duk mikir macam tanduk kita tu. Bersamaan serunai, sebab Allah sebut dalam Quran nafkhatan wahidah, sekali tiup ya pop, mati habis orang. Betapa kuatnya. Tiup kali yang kedua, bangun balik. Ada kata 3 kali tiup. Wallahu a'lam. Kata dia duk pegang serunai, telinga buka, tunggu arahan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia segera meniupnya. Sepertinya berita ini terasa berat sekali bagi para sahabat. Sahabat dengar takut dah nak kiamat macam esok dah. Kemudian baginda bersabda, ucaplah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita pun kalau ada rasa susah hati, serabut, takut, ucap hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak tu. Jalan-jalan nampak rasa takut, kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita serah kepada Allah Ta'ala yang jadi wakil bagi pihak kita. Sebab kalau serah ke manusianya lari, ninggal kita seorang jawab dia. Pasal tu baru ni ada penyokong-penyokong lah. Tuan selokan di hadapan, kami berada di belakang Tuan. Sedap dia. Kata di Syekh ni, dia kata aku bimbang duduk belakang-belakang, aku paling tak ada seorang habut ninggal aku seorang. Ini terpanggil geng-geng hak buah besar dia panggil. Baik. Kita pergi kepada hadis 410. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahil jannatu rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang takut maka dia berjalan. Orang takut dia berjalan, takut tak sampai tempat. Gua nak banyak tidur tu, tak apa, lambat lagi nak. Akhir kali tak sampai dia. Ini bandingan. Dan siapa yang berjalan, nasib dia akan sampai ke tempat tinggal. Kalau dia berjalan sikit-sikit, sampai ke rumah dia. Ketahuilah sesungguhnya barangan dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah sesungguhnya barangan dagangan Allah itulah syurga. Hak Tuhan nak berniaga dengan kita ni syurga. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala beli daripada manusia ini jiwa mereka, harta benda mereka. Sebab tu Tuhan namakan sedekah tu berhutang.
Siapa dia yuqridullah haqqan hasanah. Siapa dia beri hutang kepada Allah, makna hutang ni kena bayar. Allah Taala Nabi buat bandingan sini, siapa dia takut ke Tuhan dia kena berjalan. Guana moyok tu tak bermaya, takut siapa? Takut Allah. Semayanya tidak, zikirnya tidak. Betul kau orang takut lagi ni? Main-main nama lagi tu. Orang takut ni mana orang yang patuh pada Allah Taala, menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah nama dia orang patuh. Baik, kita pergi kepada adlaja di sini, tengok nota di bawah. Adlaja dengan suku kata dalaja, artinya berjalan pada permulaan malam. Maksudnya supaya kamu semua rajin berusaha dalam melakukan ketaatan kepada Allah untuk sampai ke syurganya insya-Allah. Hadis yang terakhir dalam bab ini iaitulah hadis yang ke-16, hadis nombor 411. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan qultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din qal ya Aisyatu al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik wa fi riwayatin al-amru ahammu min an yanzura ba'duhum ila ba'din muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Kita bangun di akhirat esok macam kanak-kanak balik. Tak ada selipar, telanjang, tak ada baju dan tidak berkhatan. Orang laki-lakinya tak sunat mula. Hak sunat tok model dulu dia balik mula. Tak jadi. Aku bertanya, Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana wanita laki-laki semuanya saling melihat satu sama lain? Pakai duk tengok muka aku ke?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, permasalahan ketika itu lebih sulit berbanding melihat insan. Tak ada siapa nak tengok muka aku. Hari kiamat tak ada siapa nak tengok muka aku. Anak beranak lari daripada ibu bapa, mak ayah lari daripada anak, semuanya masing-masing nafsi-nafsi membawa diri." Hadis ini menunjukkan bahawa huru-hara hari kiamat cukup dahsyat. Dalam riwayat lain dikatakan urusan pada hari itu lebih penting daripada saling memandang di antara satu sama lain. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi para jemaah sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita baca dalam bab ini, iaitulah makna kita bila kita tengok betapa dahsyatnya hari kiamat, tidak ada jalan untuk melepaskan kita kecuali dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, melakukan segala ketaatan, buat benda yang ma'ruf, lakukan al-birru wa taqwa, dan jauhkan daripada perkara yang menyusahkan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Tamatlah bab yang ke-50. Insya-Allah dalam siri yang akan datang bab 51, babur raja, kita akan sambung bab takut dengan harap. Mana dalam perjalanan hidup kita ni dua mesti jalan serentak. Al-khauf, takut pada Allah, ar-raja, mengharapkan rahmat dan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kalau kita takut saja, kita akan jadi manusia yang kecewa. Kalau kita ambil hak raja saja, pengharapan saja, kita jadi manusia yang liberal, manusia yang tak tahu apa. Kenapa tak semaya? Allah Karim. Kenapa tak sedekah? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jawab dia kalimat tengah-tengah begitu. Maka dua-dua ni kata di para ulama seperti burung terbang dengan dua sayap. Seorang mukmin yang benar mesti berjalan di antara khauf war raja. Insya-Allah babur raja ini kita akan sambung dalam siri yang akan datang pada minggu hadapan pada malam Sabtu pada waktu yang sama insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.